Best 510 22 September 2014. Salam satu Malaysia. Anda bersama saya, Sim Sui. Kita ikuti antara bahan yang menjadi tumpuan kita hari ini. Sebelum ke paparan lain, Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Khair Mohamad Yusof sebentar tadi memaklumkan kertas ujian matematik dan bahasa taman UPSR sah bocor. Justru kesemua calon perlu menduduki semula ujian berkenaan 9 Oktober ini. Dalam pada itu, kertas siasatan kes kebocoran soalan UPSR bagi mata pelajaran sains dan bahasa Inggeris dijangka diserahkan kepada Pejabat Peguam Negara minggu depan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur SAC Gan Kong Ming dalam satu kenyataan menjelaskan tiada tangkapan baharu dibuat setakat ini. Kesemua 14 individu yang ditahan sebelum ini telah pun dibebaskan dengan jaminan polis. Sehingga semalam, keterangan lebih 30 individu direkod bagi membantu siasatan. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA pula masih menunggu laporan siasatan polis terhadap 14 penjawat awam yang ditahan dalam isu kebocoran soalan kertas UPSR itu. Dalam seminar inovasi sektor awam di Intan Bukit Kiara, Ketua Pengarah JPA Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal menjelaskan satu garis panduan akan dilaksanakan JPA dalam membentuk integriti yang lebih positif di kalangan penjawat awam. Tegasnya, soal integriti perlu lebih dititik beratkan dan perlu diperbaiki lagi bagi menghasilkan penjawat awam yang dinamik, kompeten dan produktif pada masa akan datang. Kerajaan tetap dengan keputusan melaksanakan cukai barangan dan perkhidmatan GST pada 1 April tahun depan. Khabar angin mengatakan GST ditangguhkan adalah tidak benar. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kastam Pelaksanaan GST, Datuk Zainul Abidin Taib berkata, sehubungan itu semua syarikat digesa mendaftar segera dengan Jabatan Kastam bagi mengelakkan masalah dan undang-undang. Jabatan Kastam menyasarkan 123,000 pendaftar GST seluruh negara menjelang akhir tahun ini. Seramai 350 orang pelajar telah menamatkan pengajian dari Kolej Permata Pintar dan berjaya menyambung pengajian di Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun, Korea dan Malaysia sehingga kini. Lebih membanggakan, hampir keseluruhan pelajar yang menamatkan pengajian menerima tajaan dari Petronas, Khazanah Nasional Berhad, Bank Negara Malaysia, Maybank, Axiata, Sime Darby, Jabatan Perkhidmatan Awam dan MARA. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor berkata penajaan ini begitu bermakna memandangkan keseluruhan yang terpilih adalah pelajar yang pintar kognitif dan dapat menyambung pengajian ke peringkat universiti pada usia seawal 16 tahun. Dua lelaki dicekup polis selepas adegan kejar mengejar sejauh lebih 2 km dari Jalan Sungai Pinang hingga ke Jalan Kuduara di Pulau Pinang. Suspek ditahan kerana memiliki dadah seberat 2 kg. Polis berjaya menahan kedua-dua suspek selepas kenderaan kereta yang dipandu suspek terbabas dan melanggar sebuah kereta lain di Jalan Kuduara. Siasatan mendapati salah seorang memiliki 5 rekod jenayah lampau bersangkutan kes dadah. Penduduk di India yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir besar yang melanda negara itu baru-baru ini berasa tidak dipedulikan. Ini kerana mereka masih tidak mendapat bantuan walaupun banjir telah surut sepenuhnya. Berpuluh-puluh buah rumah runtuh di kampung Purukvana yang terletak di Jammu dan Kashmir akibat banjir, namun sehingga kini tiada bantuan disalurkan. Kedua-dua bahagian di India dan Pakistan di wilayah Himalaya dilanda banjir besar yang mana Srinagar adalah kawasan yang paling teruk terjejas. Baiklah, untuk perincian berita nasional 5 menyusul selepas ini bersama Suhaimi dan Nolela. Saya Sim Sui, ikuti Best 510 seterusnya pukul 6 petang nanti. Salam satu Malaysia. Empat ditahan miliki senjata api hasil ops cantas khas di Johor minggu lalu. 8 pucuk senjata api dan 433 peluru dirampas. Turut dirampas 900 gram dadah.
Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ini Nasional 5 langsung dari Studio 3 RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Saya SM Suhaimi Muhammad. Dan juga saya Nurlela Muhammad Nur. Dan kami juga bawakan kepada anda paparan utama hari ini. 5 lagi pegawai kastam dihadapkan ke mahkamah. Soalan UPSR bocor, kertas siasatan dijangka diserah minggu depan. Dan antara fokus hari ini, Jihad Kerajaan Persekutuan Basmi Kemiskinan berjaya turunkan kadar kemiskinan daripada 80% kepada hanya 1.7% ketika ini. Ia amat menakjubkan kerana banyak negara masih gagal basmi kemiskinan walaupun sudah merdeka lebih awal lagi. Fokus berita dari negeri di bawah Bayu hari ini, Bandar Baharu Titingan mampu jadi kawasan pertumbuhan tersusun dan nadi pembangunan tawau yang lebih agresif pada masa hadapan. Bagaimana pelaksanaan projek ini dapat menarik kehadiran pelabur khususnya dari luar termasuk dari negara jiran Indonesia dan Filipina. Institut Pendidikan Guru Batu Lintang yang dulunya dikenali sebagai Kolej Perguruan Batu Lintang di Kuching merupakan institut pendidikan guru tertua di Sarawak. Petang ini kami mengajak anda membongkar sejarah di sebalik kemegahan institut yang telah banyak melahirkan insan yang bergelar guru itu. Jadi saudara, teruskan kesetiaan anda untuk mengikuti lintas langsung dari Kelantan, Sabah, Sarawak dan juga Perak. Dan kita teruskan terlebih dahulu untuk fokus utama dalam Nasional 5 petang ini. Polis menahan 14 individu termasuk seorang wanita atas kesalahan memiliki pelbagai jenis senjata api dan sejumlah peluru dalam ops cantas khas yang dijalankan sekitar Johor 15 hingga 17 September lepas. Mereka berusia antara 20 tahun hingga 36 tahun. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh berkata hasil tangkapan itu pihaknya merampas 2 laras senjata api jenis SMG, 3 pucuk pistol semi-auto, 3 pucuk revolver 3.8 dan 433 peluru pelbagai jenis. Turut dirampas 900 gram dadah disyaki heroin. Hasil siasatan awal mendapati kesemua suspek iaitu ahli kumpulan kongsi gelap yang terlibat dalam kes tembak mati seorang lelaki di Permas Jaya, Johor Bahru baru-baru ini. 3 daripadanya mempunyai rekod kes jenayah di Johor. Tangkapan mendedahkan kesemua senjata api yang dirampas adalah di sudut masuk daripada negara jiran. Dan kita juga percaya ada kalangan tangkapan ini kemungkinan terlibat dalam kes bunuh terbaru yang berlaku di Permas Jaya yang melibatkan seorang lelaki India dari ahli kumpulan 04 yang telah ditembak mati. Bercakap dalam satu sidang media di IPK Johor Bahru, Datuk Seri Muhammad berkata kesemua suspek kini ditahan reman sehingga hari ini dan akan dilanjutkan seminggu lagi untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 7 Akta Senjata Api penalti lebih berat FIPA 1971 dan Seksyen 8 Akta Senjata 1960. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati atau penjara tidak kurang 14 tahun serta sebatan. Manakala kes dadah disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. 5 lagi pegawai kastam dihadap ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 24 pertuduhan menerima rasuah berjumlah hampir RM80,000. Mereka didakwa menerima bayaran antara RM1,000 hingga RM50,000 pada 2011 dan 2014. Ia sebagai dorongan supaya tidak mengambil tindakan terhadap syarikat pengimport bagi barangan tidak dikenakan cukai iaitu minuman keras. Kesemua mereka mengaku tidak bersalah selepas tuduhan dibacakan di Mahkamah Session berasingan. 4 daripada mereka didakwa mengikut Seksyen 16(A) Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Seksyen berkenaan memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun atau denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mana lebih tinggi. Muhammad Arifin Zakaria, 57 tahun berhadapan 9 pertuduhan berjumlah RM16,000. Azli Muhammad Yusof,
48 tahun, didakwa atas 8 pertuduhan berjumlah RM5,000. Sohaizam Osman, 41 tahun, menghadapi 5 pertuduhan membabitkan jumlah wang tunai RM20,000. Manakala Hizam Abdul Ghani, 56 tahun, didakwa atas 1 pertuduhan bagi RM50,000. Seorang lagi tertuduh, Isahak Abu, 55 tahun, berhadapan 1 tuduhan menerima rasuah tanpa balasan berjumlah RM5,000 mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Seksyen berkenaan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kesemua mereka dibenar ikat jamin antara RM5,000 hingga RM20,000 berdasarkan pertuduhan masing-masing. 20 Oktober ditetap sebagai tarikh sebutan semula kes. Hari ini merupakan sebahagian daripada 24 individu termasuk 12 pegawai pelbagai pangkat kastam yang ditahan dalam satu operasi khas 3 September lalu. Sebahagian lagi tangkapan oleh SPRM minggu lalu melibatkan 16 kaki tangan dan pegawai masih dalam tahanan reman sehingga Rabu ini. Malia Muhammad dari Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur untuk TV1. Kertas siasatan berhubung kes kebocoran soalan UPSR bagi mata pelajaran sains dan bahasa Inggeris dijangka diserahkan kepada Pejabat Peguam Negara minggu depan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, SAC Gan Kong Meng, dalam satu kenyataan berkata tiada tangkapan baru dibuat setakat ini dan polis sedang melengkapkan kertas siasatan. Kesemua 14 individu yang ditahan sebelum ini telah pun dibebaskan dengan jaminan polis. Sehingga semalam polis telah merekodkan keterangan lebih 30 individu bagi membantu siasatan kes berkenaan. Berikutan kebocoran kertas peperiksaan bahasa Inggeris dan sains pada 11 September, Lembaga Peperiksaan menetapkan 30 September ini sebagai tarikh baru peperiksaan bagi kedua-dua mata pelajaran. SAC Gan Kong Meng juga mengesahkan menerima laporan mengenai dakwaan kebocoran 2 lagi kertas peperiksaan UPSR iaitu kertas bahasa Tamil dan matematik. Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim pagi tadi dilihat memasuki pejabatnya di Bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri SUK buat kali terakhir. Beliau dijangka akan meninggalkan pejabatnya kira-kira pukul 4 petang ini dan sekaligus mengakhiri khidmatnya sebagai Menteri Besar Selangor. Majlis meraikan perpisahan Tan Sri Khalid Ibrahim bersama kaki tangan di pejabatnya akan diadakan pada pukul 4 petang ini. Calon yang bakal menggantikan Tan Sri Abdul Khalid masih menjadi tanda tanya sehingga hari ini dengan pelbagai spekulasi muncul berhubung jawatan itu. Majlis angkat sumpah Menteri Besar Selangor yang baru akan diadakan di Istana Alam Shah Klang esok sekaligus menamatkan kemelut yang berlarutan lebih sebulan lalu. Kemelut jawatan Menteri Besar Selangor bermula apabila Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dipecat daripada Parti Keadilan Rakyat PKR pada 9 Ogos lalu. Ekoran keengganannya meletak jawatan seperti yang diarahkan. Jom tengok apa yang lazatkan ikan goreng Amy. Ini dia Maggi cukup rasa dengan bawang segar yang melazatkan lagi ikan goreng Amy. Hebat-hebat rasa Maggi cukup rasa. Projek bandar baru Titinggan bakal jadi mercu tanda negeri Sabah. Kem tahanan perang jadi igawan. Jambatan Victoria jadi sasaran pencuri. Itu antara paparan dalam lintas langsung negeri Sabah, Sarawak dan Perak seketika nanti. Teruskan bersama kami. Baik, terima kasih saudara kerana masih setia bersama Nasional 5 dan seperti dijanjikan hari ini kami bawakan 4 laporan lintas langsung bersama rakan penyampai Tika Muhammad Naim berlintas langsung dalam Mukim Bendang Pak Yong Pengkalan Kubur, Nur Juana Marcela Abdullah dari Studio Berita RTM Sarawak di Kuching, Javinia Jimlajim dari Studio RTM Sabah di Kota Kinabalu dan Wan Al-Syahili Mior Zainuddin dari Perak. Dan kita mulakan dengan lintas langsung dari Pengkalan Kubur. Silakan Atikah.
Suhaimi, terima kasih di studio. Baik, kami mulakan dengan perkembangan ini. Jihad Kerajaan Persekutuan membasmi kemiskinan. Sejak awal kemerdekaan 57 tahun lalu berjaya menurunkan kadar kemiskinan daripada 80% kepada hanya 1.7% ketika ini. Kejayaan itu bukan mudah tetapi amat menakjubkan kerana banyak negara lain di dunia masih gagal membasmi kemiskinan walaupun sudah mencapai kemerdekaan lebih awal. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB telah menetapkan tahun depan agar kemiskinan dunia diatasi. Namun tidak semua negara berkaitan mampu mencapainya kecuali Malaysia. Mungkin orang pandang ini biasa. Memang itulah tugas kerajaan. Kita selesaikan masalah kemiskinan. Tapi saya nak sebutkan juga banyak negara-negara dunia yang telah merdeka lebih awal daripada kita. Banyak negara-negara di Amerika, di Afrika, di Asia, termasuk negara-negara jiran kita, yang mana mereka juga berhadapan dengan masalah. Tetapi saya nak sebutkan mereka tidak berjaya menyelesaikan masalah kemiskinan rakyat. Timbalan Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Anugerah Pengiktirafan Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia AIM di Pengkalan Kubur, Kelantan. AIM merupakan salah satu usaha kerajaan persekutuan meningkatkan tahap ekonomi rakyat melalui pinjaman mudah sekaligus membawa mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Pada majlis, Tan Sri Muhyiddin turut mengumumkan sumbangan RM300,000 untuk Kelab Usahawan Sahabat AIM Pengkalan Kubur. Dana RM300,000 yang diumumkan Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada Kelab Usahawan AIM ini membolehkan mereka berdikari dan meningkatkan sumber pendapatan. Allah, suka selajuk lah moga kita kan. Lagu tu lah nak bantu itu lalu untuk tolong ni ya. Ibu-ibu balu-balu ke. Oh, ibu tunggal usahawan kita ke apa tu. Rasa bersyukur sangatlah sebabnya kita sahabat ni dok memerlukan benda-benda tergitulah dok. Prihatinlah, terima kasihlah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dah. Harapkan kita semoga kita ni semua ahli-ahli sahabat amanah ni dapat berusaha lagi dengan lebih jaya lagi untuk menambahkan lagi pendapatan kita untuk menampung ahli keluarga dan sahabat-sahabat yang lain. Dalam ucapannya, Tan Sri Muhyiddin berkata dana itu diharap dapat membantu peserta AIM mengembangkan perniagaan ke peringkat yang lebih tinggi. Saya nak tunjukkan contoh bahawa kita dah tubuhkan Kelab Usahawan Sahabat di sini. Saya bagi sedikit orang kata pitih dan lepas tu kita nak tengok bagaimana dia dapat membantu usahawan-usahawan ataupun sahabat-sahabat yang berhadapan dengan masalah tetapi juga mengembangkan perniagaan supaya Kelab Usahawan Sahabat yang ada di Pengkalan Kubur menjadi contoh yang boleh diikuti oleh kelab-kelab usahawan yang lain di seluruh negara. Terdapat 1,457 orang menjadi peserta AIM di Pengkalan Kubur daripada 47,000 orang di seluruh Kelantan. Sementara itu, 27 usahawan berjaya dalam DUN Pengkalan Kubur menerima anugerah daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Majlis Anugerah Pengiktirafan Sahabat AIM di MRSM Tumpat. Seorang daripada usahawan yang mendapat manfaat daripada skim AIM ialah Suhaimah Nawawi, 54 tahun. Bermula dengan pinjaman RM1,000 pada 2010, Suhaimah boleh mempelbagai produk jenis makanan kering hingga mampu membuka sebuah kilang sendiri di Pengkalan Kubur Tumpat. Kini Suhaimah mampu memperoleh pendapatan sehingga RM6,000 berbanding RM1,000 sebelum ini. Dengan pinjaman AIM ni, Kak Amah boleh melangkah luar. Tu. Siapa boleh anak-anak pun berjaya. Kak Amah diri pun ingatlah sekarang ni. Nursia Muhammad Nur, 47 tahun pula, terharu kerana kehidupannya benar-benar berubah selepas mendapat bantuan RM500 daripada AIM 17 tahun yang lalu. Ibu tiga anak ini mampu mengusahakan dua lagi perniagaan yang berbeza, iaitu kedai menjahit dan kedai menjual alatan menangkap ikan, menerusi pinjaman tambahan sebanyak RM30,000. Aku agak yang miskin.
Namun dengan adanya pinjaman Amanah Ikhtiar ni, saya dapat teruskan membantu keluarga saya dan juga adik-adik saya. Seorang lagi usahawan AIM Masyarakat Siam, Mac Keding Apple berkata kehidupannya lebih baik sejak mengusahakan bengkel kereta dan motosikal di Kampung Keting sejak 4 tahun lalu hasil bantuan AIM. Boleh pinjam dengan amanah ni kan, memajukan lagi saya perniagaan saya dengan suami saya lah. Kalau dulu tu baru cukup makan lah, sekarang ni okey maju sikit lah. Sementara itu, 1.2 juta ringgit itu peruntukan yang telah dikeluarkan Kerajaan Persekutuan untuk membaik pulih 5 masjid, surau dan madrasah hasil lawatan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Pengkalan Kubur. Dan terbaru Madrasah Haji Daud, Kampung Tebing menerima peruntukan RM50,000 untuk membaik pulihnya. Cek bernilai RM50,000 untuk membaik pulih madrasah berusia 50 tahun ini diserahkan Pengerusi Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kelantan, Datuk Seri Mustafa Muhammad kepada Imam Madrasah ini, Muhammad Aziz. Peruntukan diluluskan Tan Sri Muhyiddin setelah mengetahui keperluan Madrasah Haji Daud setelah menunaikan solat maghrib di sini Jumaat lalu. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Seri Mustafa berkata, selain Madrasah Haji Daud, peruntukan juga telah diberikan kepada Masjid Simpangan bernilai RM500,000 dan RM300,000 masing-masing kepada Masjid Bakral dan Masjid Al-Huda Kampung Ketil. Manakala Madrasah Abai Amin Kampung Ketil menerima RM50,000. Jadi selepas 3 hari kita dah dapat selesaikan masalah lah. Jadi setakat ini Tan Sri Muhyiddin seluluskan peruntukan untuk masjid dan surau ini 1.2 juta. Sementara itu, Muhammad berkata peruntukan itu akan digunakan untuk membaik pulih madrasah ini agar ia lebih selesa. Bantuan yang dipulihi tadi tu nak buat apa ni lepas ni? Nak baiki comel sikit lah. Baiki comel lagi. Madrasah Haji Daud diasas oleh bapa mentua Muhammad dan pernah menjadi salah sebuah pondok tersohor bagi daerah Tumpat. Sikap prihatin dan cakna pemimpin negara turun padang menziarahi rumah pengundi sepanjang PRK Dun Pengkalan Kubur ini amat dihargai penduduk. Kesanggupan pemimpin terlibat meluangkan masa untuk bertanyakan khabar menggambarkan mereka sememangnya mengutamakan rakyat. Itu reaksi Cik Zainab Cikgu, isteri kepada seorang pesakit kronik Abdullah Said di Kampung 7 Pengkalan Kubur Tumpat apabila mereka dikunjungi Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik. Menurut Cik Zainab, suaminya terlantar sakit sejak 7 tahun lalu akibat serangan angin ahma. Sakit dia stroke. Lepas tu dia baru ni 2 hari nak puasa tu belah tubik urat dia masuk hospital 15 hari. Dia lewat ICU di 15 hari dia belah. Belah batu lepedu. Tu lah kita sangat-sangat suka, gembira, berbesar hati dengan kehadiran menteri kita. Rasa kurang-kurangnya kita rasa dia ambil perhatian lah. Datuk Seri Ahmad Syabri turut mengunjungi 4 lagi pesakit kronik di kampung yang sama termasuk Mek Aisyah Awang 65 tahun. Suka. Selama berapa tahun hari ni baru naik rumah saya bukan tidak. Jadi suka. Suka, alhamdulillah. Datuk Seri Ahmad Syabri diiringi Ketua Pengarah Jasa Datuk Fuad Asad. Setiap kali ada pelanggaran kecil, bagi saya lebih penting peluang untuk saya belajar dan memahami tentang masyarakat, tentang kehidupan, tentang kampung, tentang apa itu akar umbi yang ada dalam negara kita. Terdahulu, Datuk Seri Ahmad Syabri bersarapan pagi bersama kira-kira 300 pengundi di Pusat Daerah Mengundi 7 sempena program Mesra Jiran dan melawat Jentera BN Mukim 7. Penduduk di Pengkalan Kubur terutamanya golongan muda disaran menapis maklumat yang dipaparkan melalui media sosial. Ini kerana maklumat yang disebar menerusi laman maya itu dikhawatiri tidak benar dan boleh menimbulkan salah faham di kalangan masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Jasa Datuk Fuad Hassan, ledakan maya sekarang sering disalahguna pelbagai pihak melemparkan tomahan terhadap Kerajaan Persekutuan. Malah ada yang cuba menghalalkan cara menyebar fitnah secara maklumat palsu melalui laman sosial.
Ini termasuk tindakan golongan itu yang cuba menafikan sumbangan Allahyarham Datuk Nur Zahidi Omar terhadap pembangunan pengkalan kubur. Saya menyeru bahawa rakyat khususnya di Pengkalan Kubur dan orang yang lain yang mengundi atau tidak mengundi, yang tua, yang dewasa, yang muda dan sebagainya, cuba belajar mencari kesahihan sumber ilmu. Cuba belajar supaya apa yang didengar difikir. Ketika ditemui RTM di Kompleks Perpaduan Jajahan Tumpat, Datuk Fuad berkata, golongan belia antara yang paling terdedah dengan penyebaran maklumat palsu dan menyeleweng. Manakala golongan dewasa dan warga emas dipengaruhi melalui ejen penyampai dan ceramah politik di kampung-kampung. Majlis Tindakan Rakyat Kelantan MTRK mahu pihak berkuasa menyiasat dakwaan kemungkinan wujudnya pengundi rakyat negara jiran yang mempunyai dui kerakyatan untuk mengundi pada PRK Pengkalan Kubur Khamis ini. Dan untuk itu, NGO tersebut mahu kawalan keselamatan di sempadan negara ditingkatkan. Oleh itu, saya minta pihak berwajib hendaklah membuat kawalan di sepanjang sempadan bermula daripada Pengkalan Kubur sehingga ke CIQ Jeli sepanjang 128 kilo bagi menghalang mereka ini datang untuk membangundi. Azmi ditemui media selepas mengiringi salah seorang ahli MTRK membuat laporan polis di IPD Tumpat. Saya datang ini supaya pihak polis dan tentera bersepadulah dalam menangani masalah ini supaya keamanan dan juga kedaulatan negara akan terjaminlah. Kita pun sebagai pemuda ingin melihat keamanan negara kita dan tidak akan hancur dengan begitu sajalah. Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Khamis lalu memberi jaminan tidak akan berlaku pengundi memiliki dua kewarganegaraan mengundi pada PRK Pengkalan Kubur kerana kerajaan hanya mengiktiraf satu kewarganegaraan sahaja, iaitu Malaysia. Jaminan sama turut diberi Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim yang berjanji mengawasi kawasan perairan Sungai Golok dengan kekuatan hampir 80 anggota bagi memastikan ia terkawal sepanjang tempoh PRK Dun Pengkalan Kubur berlangsung. Baik, sekian sahaja lintas langsung di perkarangan Masjid Kubang Sawa di Mukim Bendang Pak Yun Tumpat pada petang ini. Dan berita seterusnya kita ke Kota Kinabalu bersama dengan Javinia Lajim. Teruskan Javinia. Terima kasih Atika dari Pengkalan Kubur. Saudara, kampung Titingan, perkampungan tertua di pinggir bandar Tawau bakal berubah wajah apabila kawasan itu dibangunkan sebagai bandar baharu Titingan tidak lama lagi. Projek pembangunan itu selari ke pesatan pembangunan bandar Tawau yang strategik sebagai pintu masuk perdagangan dan pelancongan dari negara jiran seperti Indonesia dan Filipina. Bandar Baharu Titingan yang berkeluasan kira-kira 130 hektar akan mengambil masa 15 tahun untuk disiapkan dengan kos pembangunan kira-kira 5 bilion ringgit. Projek Bandar Baharu Titingan itu terbahagi kepada beberapa fasa dan bakal menjadi mercu tanda bukan sahaja untuk daerah Tawau, Malad Negeri Sabah. Apabila siap kelak, Bandar Baharu Titingan akan memiliki pelbagai kemudahan seperti pusat komersil, bank, hotel, taman perumahan, pusat pendidikan, kemudahan sukan dan rekreasi. Mengenai pembangunan bandar baharu itu, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco, Datuk Seri Nasir Tun Sakaran berkata pewujudan bandar baharu itu kelak mampu meningkatkan ekonomi dan taraf hidup penduduk di daerah lain seperti Lahad Datu, Kunak dan Semporna. Dan ini pun dilakukan secara berpasar yang mana ianya dalam kawasan Lapang Mas Ikar ini ada beberapa ini yang kita boleh lihat di kawasan ini, iaitu satu daripadanya kawasan ini juga akan menempatkan ini spesialis hospital, juga ini rumah kedai dan juga apartemen, serta juga kalau kita lihat ini hotel, kita akan juga sama bangunkan di kawasan ini. InsyaAllah kita yakin ini akan dapat dilaksanakan dalam tahun ini insyaAllah. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan ke tapak projek Bandar Baharu Titingan di Tawau. Sementara itu, Pengarah Urusan Akar Budi Tuah Sendirian Berhad, Dr. Ismail Idris berkata, projek pembinaan Bandar Baru Titingan tidak akan menjejaskan kehidupan penduduk tempatan.
kawasan yang kita pohon adalah di luar daripada kawasan penduduk tempatan. Tidak ada satupun mereka yang akan kena di situ kerana kawasan ini di luar daripada situ. Cumanya apabila kita sudah bangunkan ni dan kita sediakan prasarana yang baik, barulah kita akan jemput penduduk-penduduk ini untuk berpindah ke situ ke tempat yang lebih selamat, lebih selesa, lebih sihat. Projek Bandar Baharu Titingan berkonsepkan mesra alam diyakini dapat menyelesaikan pelbagai masalah seperti sosial, kesihatan, penyeludupan, dada, pengangguran dan kemasukan pendatang asing tanpa izin yang sering dikaitkan dengan kampung Titingan. Sementara itu, Bandar Baharu Titingan yang akan dimulakan fasa pertama pembangunannya awal tahun hadapan dijangka memberi impak positif kepada ekonomi bukan sahaja dalam kalangan penduduk tempatan, malah pengusaha dan juga komuniti perniagaan. Rata-rata peniaga dan pengusaha di daerah ini menyambut baik pembinaan bandar baharu itu yang menjadi pintu gerbang kepada pembangunan ekonomi di pantai timur negeri Sabah. Memang kami di sini amat menyokong pelan kerajaan yang ingin dibuat di sini. Selain itu, dengan adanya perancangan seperti itu pasti akan meningkatkan ekonomi penduduk di sini yang ramai. Harapan saya sebagai salah satu peniaga Bumiputera tempatan memohon agar pihak kerajaan dapat mengutamakan pengusaha tempatan dan Bumiputera yang mana ia boleh memberi peluang kepada peniaga Bumiputera itu terus maju di samping mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, seterusnya kepada penduduk Bumiputera. Dengan kewujudan Bandar Baru Titingan boleh memberi limpahan ekonomi bukan saja daerah Tawau tapi lebih kepada kawasan-kawasan yang berdekatan, khususnya daerah Ladatu, Sempurna dan Kunak. Di samping itu juga dia boleh memberi peluang pekerjaan dan juga dapat memberikan sumber pelancongan kepada daerah Tawau. Bandar Baharu Titingan juga dijangka dapat menarik pelabur luar khususnya dari negara jiran seperti Indonesia dan Filipina untuk melabur di daerah Tawau. Bandar Baharu Titingan yang berkonsepkan pembangunan bersepadu dan pembangunan holistik bukti keprihatinan kerajaan terhadap rakyat demi melihat kehidupan rakyat bertambah baik dari segenap aspek. Sekian laporan dari Sabah, teruskan kepada rakan penyampai Nur Juana di Sarawak. Silakan. Terima kasih Jawina Lajim di Sabah. Jika didengar dari sudut fungsinya, Institut Pendidikan Guru IPG Batu Lintang di Kuching tidak dapat dinafikan peranannya dalam pengembangan tenaga pengajar negara. Namun di sebalik blok-blok bangunan yang terdapat di tapak institut yang telah banyak melahirkan tenaga pengajar ini, terselit kesan sejarah yang menghimpun igawan ngeri askar British yang ditawan oleh tentera Jepun dalam kempen Perang Dunia Kedua di Sarawak 69 tahun lalu. Laporan penuh bersama wartawan Sadikin Bahri dan juru kamera Samsul Bahri. Dalam tempoh 1942 hingga 1945, lebih 3,000 tahunan perang tentera British telah dipenjarakan di kawasan seluas lebih 23 hektar ini, menandakan kekalahan tentera British dalam tempoh yang singkat itu. Menurut pengurusi Yayasan Pelancongan Warisan Sarawak Lim Kian Hock, nilai sejarah yang terdapat di tapak peninggalan tentera Jepun ini merupakan kapsul masa yang masih utuh bagi tetapan umum kerana usaha Jepun bukan sahaja telah menjadikan Sarawak sebagai lokasi yang penuh bersejarah, tetapi juga antara lokasi pengembangan ilmu terawal di negara ini. Di bawah pemerintahan Komandan Jepun ketika itu, Major General Hiryo Yamamura, kesemua tahanan tentera British diasingkan mengikut kelas pangkat dan peranan masing-masing, namun tidak dibenarkan berkomunikasi dalam kelompok yang besar. Plus women and children and also some priests, some nuns and small children, about 34 of them, all together here. They are split into various camps. They don't stay together. They got separated into various camps. The British camp, the Australian camp, the civilian camp, and the women and children camp. Pegawai Muzium IPG Batu Lintang pula menceritakan sekiranya ditangkap, empayar yang terkenal dengan penderaan tahanan perangnya
akan menyeksa tahanan-tahanan ini dengan pelbagai bentuk penyeksaan. Malahan kepada orang-orang tempatan dan mereka akan gunakan apa secara sekalipun. Ya? Contohnya dengan memberi minuman sabun contohnya. Askar-askar ini disuruhkan minum sabun dan selepas itu perut mereka ditekan. So this is what we call like macam satu penyiksaan yang teramat sangatlah. Penderaan dan tekanan oleh tentera Jepun itu memaksa tentera British mencari satu kaedah bagi memenuhi masa tahanan dengan mengadakan aktiviti pengajian bawah tanah atau underground university. Kem tahanan Jepun ini amat besar fungsinya bagi Kepulauan Borneo kerana semua tahanan perang di sekitar pulau ini termasuk Sabah, Labuan dan Kalimantan Indonesia dibawa ke sini. Askar-askar dari Australia, British di Sabah dan Sarawak dan juga askar Belanda di sebelah Kalimantan. Jadi tahanan perang ini daripada Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan telah tahanan Batu Lintang pada ketika itu. Ya? Jadi kem tahanan Batu Lintang pada ketika itu ditadbirkan oleh seorang pegawai tentera Jepun yang bernama Konosuga. Pada saat Sarawak bebas dari cengkaman Jepun pada 11 September 1945 dan menyerahkan semula kekuasaan negeri ini kepada British, tahanan-tahanan di kem ini turut menamatkan pengajian bawah tanah. Sepintas lalu, tindakan tentera Jepun menjadikan tapak Institut Pendidikan Guru Batu Lintang sebagai kem tahanan dan penderaan merupakan legasi sejarah pahit yang harus dilupakan. Bagaimanapun, melihat dari sudut positifnya, guru-guru yang lahir dari institut tersebut harus bersyukur kerana melalui tempoh yang dilalui oleh askar British yang ditahan di kem itulah maka tercetusnya ilham penubuhan institut berkenaan. Menurut pengurusi Yayasan Pelancongan Warisan Sarawak Lim Kian Hock, hasil usaha sulit tentera British mengadakan aktiviti pengajian bawah tanah semasa menjadi tahanan tentera Jepun di kem itulah yang menjadikan Institut Pendidikan Guru Batu Lintang terbentuk menjadi satu entiti pusat pengembangan ilmu yang diwarisi masyarakat tempatan sehingga hari ini. Sarawak become a colony and in 1947 onward they start planning and they set up the Batu Lintang Teachers College. And this college start to draw in people. Their specialties is that they have 30% people of mixed races from Semenanjung, 30% from Sabah, and 40% from Sarawak. Kolej Batu Lintang selepas itu dinaikkan taraf menjadi sebuah kolej perguruan dan menghasilkan ramai tokoh-tokoh terkenal di negeri ini termasuk Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Fred Jabu, Tan Sri Leo Mogi dan Datuk Amar Yusof Putih. Pada 1997, kolej perguruan ini dinaikkan taraf menjadi sebuah institut pendidikan guru bagi mengenang nilai sejarah dan fungsinya kepada pembentukan negeri ini. Sekian sumbangan dari Sarawak petang ini. Untuk laporan seterusnya kita bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Kita telah pun mendapat isyarat dari Perak dan untuk itu kita terus bersama Wan Nur Syahili langsung dari Perak. Silakan. Terima kasih rakan penyampai dari Sarawak. Laporan dari Perak hari ini kami paparkan perkembangan semasa yang berlaku di negeri ini khususnya buat masyarakat setempat. Penduduk sekitar kawasan Karai, Kuala Kangsar diminta sama-sama memelihara jambatan Victoria bagi mengekalkan khazanah sejarah kawasan tersebut. Jambatan berusia 114 tahun itu kini menjadi sasaran pencuri kerana beberapa besi di jambatan tersebut didapati hilang dan terkeluar dari landasan. Menurut Pengarah Pusat Pelancongan Victoria Bridge, Siti Nolizawati Narawi, ia disedari sejak Mac lalu selepas perasmian jabatan berkenaan sebagai lokasi pelancongan. Sekarang ni dia jadi tarikan pelancong. Bila pelancong datang, tentu sekali dia akan
membantu menaikkan ekonomi penduduk setempat. Contohnya baru-baru ni ada 2 bas 80 orang daripada Korea dengan China. So mereka membeli barang-barang, beli tengok Pekan Karai, cantik. Pekan Lama. Sebab Pekan Lama Karai tu dia sama seusianya dengan Victoria Bridge. Mungkin lebih tua lagi. Menurutnya, selain pihak berkuasa tempatan menjalankan tanggungjawab mereka, penduduk setempat juga perlu bersama-sama membantu mengekalkan sejarah warisan ini. Dalam pada itu, Wakil Persatuan Pelancongan Cenderuh dan Wakil Penduduk juga menyarankan agar tapak warisan ini dilindungi kerana ia satu-satunya keunikan yang terdapat di Karai. Usaha-usaha untuk memelihara warisan yang Jambatan Watiran ni lah. Jadi kita bersama-sama lah, bukan sahaja kepada persatuan, dan menyeru kepada semua penduduk sama-sama menjaga harta warisan kita supaya kekal selama-lamanya. Saya menyeru kepada pihak berkenaan agar memelihara lah Jambatan Victoria ni kerana dia mempunyai nilai sejarah yang terlalu tinggi, yang terlalu amat bernilai. Sebab sejarah ni bukan kita boleh reka-reka, dia mengikut aliran masa. Lepas tu saya menyeru kepada pihak yang tak bertanggungjawab, seperti yang kita lihat tadi, berlaku kecurian kehilangan besi rel tadi. Ni salah satu contoh besi yang dibuka. Jadi dia merosakkanlah nilai sejarah tu. Selain menjadi tarikan pelancong, Jambatan Victoria ini juga dijadikan lokasi penggambaran filem zombie Kampung Pisang pada 2007. Ketika ini, jambatan tersebut digunakan penduduk di seberang Sungai Perak untuk berulang-alik membeli barangan harian di Pekan Karai. 10 permis judi cyber di daerah Ipoh terpaksa bergelap dan berpanas selepas pihak berkuasa mengambil tindakan drastik membantras kegiatan tersebut. Melalui Ops Dadu Pintas, pihak polis dari bahagian Kongsi Gelap Judi dan Maksiat D7 dengan kerjasama Tenaga Nasional Berhad TNB memotong bekalan elektrik di permis-permis berkenaan. Timbalan Ketua Polis Daerah Ipoh, Superintendent Anwar Osman berkata, di sebalik menjalankan perniagaan yang sah, pemilik premis berkenaan turut melakukan kegiatan judi haram. Dengan memotong bekalan elektrik, kegiatan haram itu dapat dihentikan kerana sebelum ini tindakan telah diambil berkali-kali namun pemilik premis masih berdegil. Pihak polis sebelum ini telah beberapa kali telah menjalankan serbuan terhadap pemilik premis perjudian, tetapi pihak-pihak ini masih lagi berdegil dan mereka masih jali menyalakan perjudian haram. Dan langkah pihak polis terusnya adalah memotong bekalan elektrik terhadap premis. Tambahnya, operasi tersebut akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi menangani kegiatan judi haram di Perak. Beliau ditemui pada sidang media di Ipoh. Kesedaran pelbagai lapisan masyarakat mengenai kepentingan memelihara seni mempertahankan diri termasuk silambam dilihat kini semakin meluas. Di Teluk Intan misalnya, Persatuan Karupana Malaysia menganjurkan bengkel putaran kayu silambam bagi menarik minat lebih ramai generasi muda menyertainya. Seramai 20 peserta menyertai bengkel selama 2 hari tersebut. Tujuan utama memberi peluang kepada generasi muda, khususnya masyarakat India, mempelajari teknik asas silambam ketika musim cuti sekolah. Dalam masa yang sama, mengelakkan mereka dari terjebak dalam aktiviti jenayah. Anak-anak muda pada masa sekarang ni mungkin amat galakkanlah sebab ramai yang mungkin tak tahu. Jadi kita perlu perkenalkan pada murid-murid dan memberi galakan pada mereka supaya mereka masuk dalam silambam. Kami ajarkan kepada mereka dari segi peringkat kepada peringkat. Kerana satu putaran itu tidak boleh belajar terus-menerus. Mereka kena peringkat daripada peringkat. Jadi bila mereka melatih dalam bentuk ni, mereka dapat mempelajari lebih cepat dan mereka rasa minat. Oh, senang je, bukannya susah sangat. Ini adalah pertama kali saya menyertai aktiviti Wira Karupana Silambam Malaysia. Ini dapat memupuk perpaduan antara kaum dan dapat mempelajari teknik putaran kayu. Persatuan ini ditubuhkan sejak 35 tahun lalu. Paparan itu tadi mengakhiri berita dari Perak. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Bakal jemaah haji yang disenarai hitam akibat hutang lapuk boleh datang berurusan di mana-mana pejabat Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN seluruh negara. Ia bagi membolehkan mereka berbincang lanjut sebelum ke luar negara tanpa sebarang sekatan.
Pengurus Besar Kanan PTPTN Tuan Din Tuan Mat berkata perbincangan dan rundingan tersebut membabitkan jadual pembayaran dan kemampuan mereka untuk melunaskan pinjaman masing-masing. Sesi rundingan seumpama itu turut meliputi jemaah umrah atau individu yang akan melancong ke luar negara. Datang berunding, ada hutang tertunggak, berapa yang boleh bayar, kita lihat kemampuan dia. Yang tawaran yang istimewa yang kita beri, mereka yang ada masalah tu boleh buat perundingan, boleh tukar konvensional kepada ujrah, dapat insentif-insentif yang ada. Yang amat berhormat Perdana Menteri dah bagi dah. Siapa yang bayar hutang 12 bulan berturut-turut, mereka diberi diskaun rebate sebanyak 10%. Haji jumlah yang cukup istimewa. Beliau ditemui media selepas merasmikan Hari Terbuka Pejabat PTPTN Kedah, Majlis Mesra bersama sahabat PTPTN Kedah Perlis dan penyampaian hadiah cabutan meriahnya Hari Raya bersama PTPTN di Alor Star. Dalam pada itu, Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN kini mempunyai lebih 2.37 juta akaun pendeposit seluruh negara bernilai kira-kira 1.3 bilion ringgit. Di Kedah, kira-kira 150,000 akaun dibuka sepanjang tahun ini membabitkan jumlah 55 juta ringgit. Manakala di Perlis, sebanyak 17,512 akaun dengan jumlah depositnya 5.6 juta ringgit. Tabung kesejahteraan rakyat akan diwujudkan di Johor untuk membantu pesakit kronik tidak berkemampuan menjalani pembedahan di hospital-hospital awam. Cadangan perbuahannya akan dimasukkan dalam bajet Johor 2015. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Ayub Rahmat berkata, buat permulaan kerajaan negeri akan menyalurkan peruntukan sebanyak RM1 juta ke dalam tabung berkenaan. Syarikat-syarikat swasta turut digalak menyalurkan sumbangan sebagai tanggungjawab sosial korporat CSR mereka. Lihat bahawa kebanyakan pesakit kronik yang memerlukan pemindahan yang melibatkan pemindahan organ ataupun untuk menggantikan dengan organ yang artificial, kan, besi dan sebagainya. Bagi pesakit yang mungkin penjawat awam, mungkin mereka boleh mendapat perbelanjaan itu secara percuma ataupun diklaim kepada kerajaan. Dan mereka yang dapat insurans mungkin boleh klaim pada insurans, tetapi masyarakat banyak di kampung, di desa yang mungkin terbeban dengan kos pemindahan. Tapi di hospital kerajaan kos pemindahan memang ditanggung oleh kerajaan, tetapi alatan implan tu. Jadi benda itulah yang sebenarnya yang harus dibeli oleh pesakit. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan sambutan Hari Fisioterapi Sedunia Peringkat Negeri 2014 di Hospital Sultan Aminah, Johor Bahru. Dalam ucapannya, Datuk Ayub berkata kerajaan negeri memohon pembinaan 2 hospital awam baru dan sebuah klinik pergigian di Johor dalam rancangan Malaysia ke-11. Hospital tambang itu perlu bagi menampung jumlah pesakit yang semakin meningkat. Ia juga untuk memastikan rakyat, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat rawatan dan perubatan kesihatan lebih berkesan dan sempurna. Delegasi Melaka yang sedang melakukan lawatan rasmi ke negara Eropah Utara tiba di negara terakhir yang dikunjungi, Helsinki, Finland. Ya, sebelum ini ketika berada di Sweden, delegasi Melaka berkesempatan mengadakan majlis ramah mesra dengan rakyat Malaysia di Sweden termasuk para pelajar. Laporannya kita bersama Zainul Sulaiman di Stockholm, Sweden. Pertemuan yang amat memberi kesan ini lebih berarti lagi dengan mengadakan majlis memperingati sambutan Hari Malaysia. Nyanyian lagu Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta didendangkan dengan penuh rasa cinta pada negara walaupun mereka berada jauh dari tanah air. Menurut Duta Malaysia ke Sweden, Datuk Badruddin Abdul Rahman, pertemuan muhibah ini sangat bermakna dan kena pada masanya. Katanya sambutan begini satu kebanggaan dan dapat disaksikan oleh masyarakat Sweden sendiri bahawa kita rakyat Malaysia tetap mencintai negara walaupun jauh beribu batu. Pertemuan sebegini juga jelasnya turut dapat memupuk semangat kemesraan antara semua pihak. Majlis itu dihadiri lebih 200 hadirin yang terdiri daripada delegasi Melaka, kaki tangan kedutaan, pelajar dan rakyat Sweden.
laporan Zainul Sulaiman untuk Berita RTM. Seorang juru kamera RTM diserang dan diugut oleh salah seorang yang dipercayai anggota kastam di luar Mahkamah Session Kuala Lumpur. Lutin Ahmad, 39 tahun, dilapor dikasari lelaki berkenaan yang dipercayai mengiringi pegawai kastam yang didakwa di mahkamah hari ini atas kesalahan rasuah. Insiden itu turut dirakam juru kamera media lain yang turut sama membuat liputan. Kejadian kira-kira pukul 12.30 hari itu berlaku ketika juru gambar merakamkan visual 5 pegawai kanan kastam yang dibawa keluar dari bilik perbicaraan oleh beberapa anggota polis mahkamah. Tambah kecoh apabila lelaki berkenaan bukan sekadar mengasari, malah mengeluarkan kata-kata ugutan. Juru kamera berkenaan, Lutin Ahmad, meluahkan rasa kesal kerana diserang sedangkan dia hanya menjalankan tugas merakamkan visual tertuduh di mahkamah. Usaha sepasang suami isteri di Kampung 300 Kaki Relau, Kedah menghias rumah mereka untuk pertandingan kenegaraan sempena sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-57 membuahkan hasil. Rumah pasangan tersebut muncul johan rumah berhias kategori individu peringkat negeri Kedah anjuran Jabatan Penerangan Malaysia. Rumah pasangan tersebut turut terpilih mewakili negeri Kedah ke peringkat kebangsaan. Pasangan berkenaan Muhammad Najib Rabi, 61 tahun dan isteri Norsiah Yusof, 56 tahun menggunakan hampir 1,000 helai jalur gemilang untuk menghiasi kawasan rumah mereka. Ia termasuk mewujudkan sudut sejarah dengan gambar sejarah kemerdekaan dan menghiasi gambar pemimpin negara. Pasangan ini turut mengabadikan gambar kenangan semasa perjuangan orang tua mereka di era darurat dahulu. Saya bangga memang saya bangga. Kalau tak ada sokongan masyarakat memang tak boleh dapat apa yang kita lihat pada hari ini. Sanggup tak pergi kerja hari ni. Kadang-kadang tu dari pagi, petang sampai ke malam. Sampai ke malam duk atok semua ni nak pasang apa-apa yang perlulah. Ni nak mewarisi perjuangan ayah saya dari zaman masa darurat dulu. Memang saya paparkan gambar-gambar dia lah dekat situ. Memang dia asal dari anak penghulu kasar dari sini. Lepas tu dia pun memang pejuang dari zaman darurat hingga sampai ke ayat dia lah, sampai pencen. Pasangan tersebut ditemui di rumah mereka di Relau, Bandar Baru. Adun Bandar Baru yang juga Exco Kerajaan Negeri Kedah, Nur Sabrina Muhammad Nur, berkata semangat patriotisme dan semangat kerjasama yang ditunjukkan penduduk kampung berkenaan memang terselah dengan kejayaan pasangan berkenaan. Ia perlu dijadikan contoh oleh generasi muda dan penghuni lain untuk sama-sama menzahirkan rasa kecintaan kepada negara sepanjang masa tanpa bermusim. Nak hias macam ni rumah dengan lansir pun dah tukar guna bendera kan. Lepas tu ada KL Tower pun ada dengan pondok-pondoknya sebab ini memang semula jadi rumah dia memang dah ceria, tapi bila ditambah lagi aksesorinya bendera, kemudian dengan kerjasama orang kampung semua pakat-pakat. Kategori lain yang dipertandingkan Jabatan Penerangan termasuk pintu gerbang, kampung, sekolah, pejabat kerajaan dan swasta. Fokus utama Nasional 5 sekali lagi. 14 ditahan miliki senjata api. Lima lagi pegawai kastam dihadapkan ke mahkamah. Soalan UPSR bocor, kertas siasatan dijangka diserah minggu depan. Baik, saudara, sekian paparan Nasional 5 untuk edisi hari ini, Isnin 22 September 2014. Layari RTM MyStream, RTM Portal dan RTM Mobile untuk mendapatkan siaran Best 5-10 untuk laporan sepenuhnya. Lela, dan pastinya saya Suhaimi Muhammad. Saya Nolela Muhammad Nur. Seterusnya kita bersama Sim Siuyi di pentas Grandstand Best 5-10 6 petang. Nasional 5 terus kepada anda. Terima kasih Suhaimi dan Nolela dengan paparan Nasional 5 itu. Sebentar tadi, saya Sim Siuyi bertemu kembali dalam Best 5-10 edisi
6 petang. Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM menggesa Kementerian Luar mengambil tindakan segera mengeluarkan pelajar Malaysia dari Yemen. Tegas Naib Presidennya Muhammad Raimi Abdul Rahim, tindakan itu perlu kerana pergolakan yang melibatkan pertuburan antara kumpulan Houthis dan tentera kerajaan kini merebak ke ibu negara Yemen, Sana'a. Kementerian Luar sebelum ini menegaskan kira-kira 440 pelajar Malaysia di negara itu dapatkan di sebuah bangunan yang disediakan kedutaan demi keselamatan mereka. Arab Saudi melahirkan kebimbangan ekoran peningkatan jumlah jemaah haji yang menghadapi masalah kesihatan kronik yang boleh memudaratkan kesihatan jemaah lain. Menurut Arab News dalam portal beritanya, keadaan itu juga memberi masalah tambahan kepada kemudahan kesihatan di Tanah Suci. Justru Timbalan Menteri Kesihatan Pencegahan negara itu, Abdallah Al-Asiri, menggesa para ulama di negara lain memberi penekanan pada hakikat kemampuan fizikal adalah syarat penting bagi menunaikan haji. Siaran langsung proses pengiraan undi mana-mana pilihan raya kecil masih belum sesuai untuk dilaksanakan buat masa ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, siaran langsung hanya boleh dilakukan apabila calon pilihan raya, parti politik dan masyarakat Malaysia mencapai tahap kematangan dalam berpolitik. Ia supaya SPR tidak dipersalahkan jika berlaku insiden tidak diingini pada siaran itu. SPR juga bimbang jika ada pihak yang mengambil kesempatan daripada siaran langsung itu untuk mendapat perhatian dengan mengada-ngadakan perkara yang tidak wujud semasa proses pengiraan. Dua isu mengenai kekejaman yang dilakukan kumpulan IS dan insiden MH17 antara tumpuan utama perbahasan pada sesi ke-69 Perhimpunan Agung Bangsa Bersatu PBB di New York. Kedua-dua isu itu dibangkitkan Jumaat lalu oleh Menteri Luar Australia Julie Bishop semasa perbahasan Majlis Keselamatan PBB UNSC peringkat Menteri mengenai Iraq yang dipengerusikan Setiausaha Negara Amerika John Kerry. Mengenai IS, Bishop berkata tindakan IS menimbulkan ancaman bukan sahaja kepada Australia tetapi juga Asia Tenggara dan rantau lain. Liberia mengumumkan rancangan meningkatkan jumlah katil bagi penghidap virus Ebola di pusat bandarnya Monrovia dari 250 kepada 1,000 buah katil menjelang akhir bulan Oktober. Menurut Menteri Maklumatnya, Lewis Brown, ramai pesakit ketika ini terpaksa ditolak kerana ketiadaan tempat yang menyebabkan mereka kembali kepada masyarakat dan menjangkiti orang lain. Skuad badminton Malaysia gagal ke pentas final Sukan Asia Insyong selepas tewas kepada seteru utama China. Malaysia tewas 0-3 dalam acara berpasukan. Datuk Lee Chong Wei yang turun selaku perseorangan pertama tewas lagi kepada jago China Chen Long 17-21, 21-19 dan 11-21. Ling Tan pula hanya memerlukan 41 minit untuk menewaskan Chong Wei Feng. Baiklah, ikuti rancangan BIS Malaysia selepas ini bersama Dr. Ghazali Taib dan juga Hazlin Abdul Aziz. Dan pusada jurnal menyusul selepas ini dengan tajuk Ijtimak Pondok Malaysia. Dan jumpa lagi sejam dari sekarang. Saya Sim Sui, salam satu Malaysia.